Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. 24,604 pemilih terdiri daripada anggota keselamatan serta pasangan mereka akan mengundi awal di 79 pusat pengundian bagi pilihan raya negeri Sarawak ke-11 PRN 11 esok. Menurut Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Abdul Ghani Saleh berkata proses itu menggunakan 100 saluran mengundi dan pengundian bermula 8 pagi hingga 5 petang. Bagaimanapun, jumlah itu tidak melibatkan 418 pengundi awal di dua kerusi DUN Bukit Kota dan Bukit Sari yang tiada pertandingan kerana kedua-dua kerusi dimenangi calon BN tanpa bertanding pada hari penamaan calon 25 April lalu. Kedua-duanya ialah Abdul Rahman Ismail dan Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Kertas undi awal hanya akan dikira mulai jam 4 petang pada hari pengundian biasa Sabtu ini secara berkelompok di tempat pengiraan undi yang ditetapkan SPR. Dakwat pilihan raya akan digunakan bagi proses pengundian awal dan ia akan dijalankan mengikut kaedah pengundian biasa. Pekan Seratok yang sememangnya sibuk pada waktu pagi bertambah meriah dengan kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak. Ketibaan pemimpin nombor 1 negara ke bandar kecil ini pagi tadi disambut mesra penduduk tempatan yang menanti sejak awal pagi. Tinjauan mesra Perdana Menteri bermula di dataran Bandar Saratok hingga ke deretan kedai majlis di Jalan Pahlawan dan Jalan Merdeka, seterusnya ke gerai majlis daerah Saratok. Antara yang mengiringi beliau ialah calon BNN 38 Kalaka, Dato' Abdul Wahab Abdul Aziz dan N39 Kerian Kilat Beriak. Kunjungan Perdana Menteri ini turut membawa berita gembira buat penduduk Saratok. Hari ini saya bagi pihak Dato' Wahab akan nak mengumumkan projek jambatan menyeberangi Sungai Krian dari Pekan Seratok, jalan dari jambatan ke kampung Lupang. Kupang. Dia tulisan tu saya tak berapa boleh baca. Sempang ke Jalan Bajau sejauh 18 km. Ini semua dah diluluskan oleh Kerajaan Negeri Sarawak dengan menelan belanja sebanyak 90 juta. Pastinya kunjungan dan khabar gembira yang dibawa Perdana Menteri itu sesuatu yang amat bermakna buat penduduk Saratok. Penduduk di kawasan kecil ini, di Saratok ini, sebab Perdana Menteri sanggup datang ke daerah kita dan memberi pembangunan yang cukup bagus kepada pekan kita di Saratok di sini. Kita rakyat di Saratok rasa bersyukur dan bertuah kerana mendapat kunjungan dan tinjauan dari Perdana Menteri kita kerana berkesudian meninjau masalah rakyat di kawasan Saratok dan kita berharap amat-amat dan sangat-sangat supaya beliau akan membela nasib rakyat Saratok dari segi infrastruktur dan keadaan sekeliling kami di sini, baik di kampung ataupun di luar bandar ataupun di rumah-rumah panjang. Tentu gembira sekali, cuma nampak dari jauh saja. Tambahan operasi sebuah lagi feri menghubungkan Sebuyau dan Triso di Beting Maro akan memudahkan lebih 30,000 penduduk Betong bermula hari ini. Ahli Parlimen Batang Lupar, Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata ketika ini hanya sebuah feri yang beroperasi menghubungkan kawasan Sebuyau, Beting Maro dan Lingga. Perkhidmatan feri merentasi Sungai Lilin itu dijangka hanya akan mengambil masa kira-kira 45 minit berbanding 1 jam setengah sebelum ini. Tanpa perkhidmatan feri, penduduk terpaksa menggunakan jalan darat melalui Saratok yang memerlukan lebih 5 jam. Feri Sebuyau Triso yang dibawa dari Sibu itu juga bakal memendekkan masa perjalanan dari 5 jam kepada hanya 2 jam setengah bagi perjalanan Kuching Beladin. Dalam majlis berasingan, Datuk Seri Rohani diaju isu bekalan air bersih yang dibangkitkan sesetengah pihak di kawasan Parlimen Batang Lupar. Beliau menjelaskan kesemua isu itu sebenarnya sudah pun diatasi kerajaan negeri. Bukanlah kata kita tidak ada mengusahakan sesuatu. Memang sudah ada diusahakan satu projek besar-besaran untuk kita membawa air bersih untuk rakyat.
Tetapi pada masa yang sama, proses itu mengambil masa. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ditemui ketika menghadiri program Mesra Rakyat yang turut dihadiri Speaker DUN Johor Tan Sri Muhammad Aziz. Terdapat 3 kawasan di bawah Parlimen Batang Lupa iaitu Sebuyau, Beting Maro dan Lingga. Dalam pada itu, Tan Sri Muhammad menyifatkan seorang pemimpin yang baik serta banyak membawa perubahan tidak akan ditolak oleh rakyat. Beliau merujuk ke pimpinan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adnan Satim. Ya, saya yakin. Nengok sambutan rakyat tu begitulah. Perasaan Tan Sri Adnan seorang pemimpin yang bekerja. Dia tunaikan apa kehendak rakyat dan saya rasa rakyat dia akan mengenang budi baik seorang pemimpin yang begini baik. Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak atau Sentex merupakan penjenamaan semula pusat latihan pembangunan belia menjadi landasan terbaik bagi menampung lonjakan permintaan pekerja mahir dalam pelbagai bidang industri di negeri ini. Ia dilaksana menerusi pembinaan semula kemahiran belia dan mempertingkat kemahiran tenaga kerja semasa. Selain Sentex di Rampangi Santubong, sebuah lagi bakal mempunyai kilang pembelajaran teknikal itu ialah di Lundu. Butiran lanjut bersama Justina Lisus. Penubuhan Sentex di Lundu merupakan inisiatif untuk menyediakan peluang pendidikan kepada belia di luar bandar bagi melahirkan tenaga kerja yang memiliki kemahiran teknikal khasnya untuk memenuhi keperluan koridor tenaga boleh diperbaharui Sarawak SCORE. Menurut Pengurus Pemasaran dan Hal Ehwal Pelajar Sentex, Dixon Sethi, kemahiran teknikal di Sarawak kini dikuasai oleh pekerja asing dan Sentex membuka ruang serta peluang kepada belia untuk meningkatkan kemahiran agar dapat menjadi pemain global dalam pelbagai industri. Pusat latihan dulu, kenapa dia perlu ada? Kita memang tujuan utamanya kita nak bagi peluang kepada belia-belia di kawasan Lundu, Bau terutamanya, dan untuk menampung kampus utama di Kuching kerana fasiliti yang tidak mencukupi. So dengan adanya kampus Lundu yang besar, yang lebih besar dan dapat memuatkan lebih ramai pelatih, bakal dibina dengan kos RM10 juta. Sentex Lundu itu akan dibangunkan dalam 2 fasa. Fasa pertama ditapak seluas 80 hektar yang merangkumi 2 blok akademik, sebuah blok pentadbiran dan perpustakaan, sebuah dewan serbaguna dan 2 blok asrama. Manakala fasa kedua akan merangkumi parkir serta stadium sukan dan keseluruhan projek dijadual siap sepenuhnya pada 2018. The actual campus at this moment is land clearing is about 60% completed, and then expected the buildings everything to be up is in 2017, maybe end of 2017. Kampus yang akan menawarkan program seperti minyak dan gas, elektrik dan mekatronik, pembinaan, pembuatan dan hospitality bakal memulakan pengajian dengan pemailan pertama membabitkan 1,000 pelajar. Sentex Lundu ini mendapat sokongan penuh penduduk tempatan. Inilah peluang yang terbaik untuk mereka lah, khususnya yang penduduk yang ada di Lundu ini. Dia akan beri impak yang amat besar. Kemahiran teknikal amat penting pada waktu ini serta masa hadapan kerana negara kita sedang menuju ke kawasan 2020 dalam beberapa tahun lagi. Jadi kita memerlukan pekerja yang mempunyai skill yang tinggi, khususnya dalam bahagian kejuruteraan. Pada masa itu, kemahiran amat penting untuk bersaing. Sangat mengalukan pusat kemahiran di Lundu ini. Sentex merupakan pendekatan kerjasama antara pihak awam dan swasta dan sebagai permulaan seramai 100 pelatih kini sedang memulakan sesi pembelajaran di kampus sementara Sentex Lundu. Para perintis ini ditempatkan di bangunan lama Pejabat Daerah Lundu sementara menunggu kampus tetap itu siap sepenuhnya. Laporan Justina Lisus untuk Berita RTM. Golongan wanita memain peranan besar dalam di kampung tu. Sebab harga sagut ni tu dah melambung tinggi harganya bah. Jadi boleh bantu koga semua, menolong menaikkan taraf kehidupan kaum wanita dekat kampung inilah. Dalam menghadapi cabaran dan kesan kemerosotan ekonomi, usahawan wanita boleh mendapatkan bantuan keuangan dan hikmat nasihat daripada pelbagai saluran dan skim mikrokredit, tabung amanah ikhtiar, tekun dan SME Crops. Memberi banyak manfaat kepada wanita adalah melalui program Satu Azam. Kedua adalah memberi latihan
dari segi mungkin mereka lebih mengetahui jalan-jalan atau cara-cara untuk menjalankan bisnes. Ketiga adalah untuk mengadakan bisnes online. Jamaiyah Uran, warga emas berusia 61 tahun menceburi bidang PKS, membantu meringankan beban suaminya seorang pesara tentera dengan mengusahakan perniagaan kuih sepit. Jerih perih jamaiyah selama ini terbalas apabila kesemua 5 anaknya berjaya hingga ke Menara Gading. Baguslah kita menolong macam keluarga, merit nepekah hidup yang semualah. Saya isi rumah lah. Macam kami memberi pelajaran dengan anak-anak kami . Sebab anak kami masa tu dah habis sekolah. Nak seorang UiTM dah habis. Nak 2 orang Unimas dah habis semua. Ialah pendapatan kami nak membantu . Semua kaum kita sekira wanita ataupun lelaki memang digalakkanlah sama ada golongan yang berumur ataupun yang lepasan sekolah ataupun lepasan universiti memang digalakkan bekerja. Lazimnya golongan wanita menjadi suri rumah, menguruskan rumah tangga dan juga anak-anak bersama dengan suami. Tetapi kita tidak dapat nafikan juga dengan keadaan semasa, ekonomi juga dipacu oleh golongan wanita. Margaret Gambang untuk RTM. World Harvest Festival WHF 2016 yang berlangsung selama 3 hari menutup tirainya semalam. Festival bersempena menyambut perayaan Pesta Menuai 1 Jun depan itu pastinya terarah kepada acara kemuncak Miss Cultural Harvest Festival 2016. Trish Dewi Trisno, 24 tahun, telah dinobatkan pemenang mengalahkan 12 peserta akhir pada sambutan World Harvest Festival siri ke-18. Beliau membawa pulang sebuah mahkota, trofi, wang tunai RM3,000, beasiswa tajaan Segi Kolej Sarawak dan hadiah sampingan lain. Manakala naib Johan dan tempat ketiga milik Stephanie Elizabeth Lydia, 22 tahun, dan Nur Ashima Effendi, 23 tahun, masing-masing membawa pulang wang tunai, trofi dan hadiah sampingan. Sementara itu, Morgan Christie baru dinobatkan sebagai Miss Photogenic dan Nur Ashima Effendi pula dinobat sebagai Miss Talents. Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Sarawak, Datuk Iqbal Honjaik menjelaskan WHF juga bertujuan menghimpun para pemuzik beserta instrumen masing-masing dari seluruh dunia di Kampung Budaya Sarawak. Turut berlangsung menerusi program 3 hari itu ialah persembahan drama tari Dayang Bulan iaitu sebuah legenda orang Ulu iaitu kaum Kelabit, pertandingan Ironman WHF 2016 dan pertandingan Sarawak Kitchen Food Culinary. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 1. Berita seterusnya bersama Hisham di Angkasa Puri. Silakan.